Dia punya kelebihan dia antaranya dia suka memaki, menghamun, menengking. Suatu bila orang sedang marah, apa yang ada pada otak fikiran dia akan hamburkan kepada siapa yang dia sedang marah. Suatu bila kita tengok orang marah ni, memang mata dia merah. Tapi tuan-tuan, ada juga orang yang marah matanya tak merah. Jangan takut pula nanti orang rumah kita balik, isteri cakap marah-marah. Kita tengok yang mata tak merah pun ni marah ke tak marah. Itu kalau naik kuali atas kepala, tuan-tuan settle masing-masing. Dan urat lehernya tegang. Orang sedang marah ni, urat lehernya tegang. Sebab apa? Sebab dia rasa menekan, geram, rasa tak puas hati. Sebab tu orang marah ni, tuan yang mulia, kita nak redakan dia. Sebaik-baiknya orang yang sedang marah, kalau dia tengah marah, duduk. Marah lagi, baring. Suatu kita ni belajar ilmu supaya kita nak dapat amal. Ya, nak dapat amal. Dan di antara kita yang ramai-ramai ni mungkin ada yang panas baran. Sekejap-sekejap nak marah, kejap-kejap nak marah. Pantang tercuit sikit memang marah. Kerja dia pagi, petang, siang, malam marah. Kalau dia tak marah orang ni gatal-gatal. Dia macam sengal-sengal badan. Dia mesti nak marah. Ada je benda kecil marah, benda besar marah, benda betul marah, benda tak betul marah. Orang lain punya masalah pun dia marah. Siapa pun dia punya masalah dia cepat nak marah. Ini masalah. Sesungguhnya ada di antara kamu orang yang lekas marah tetapi juga lekas reda. Ada orang perangai dia ni dia cepat nak marah. Kan? Tetapi cepat pula nak reda. Ini maknanya orang yang seimbang. Dia cepat marah, dia cepat reda. Kategori orang yang seimbang. Tak tahu tuan-tuan yang mana punya kategori saya tak tahu. Nanti fikir-fikir, ya. Dan ada yang lambat marah dan lambat reda. Susah nak marah. Ya. Orang ni dia jenis orang bangsa susah nak marah. Songket, cuit, api-api, cucuk, macam mana pun dia steady, senyum aja. Tak boleh nak marah. Susah nak marah. Ini ada jenis bangsa je ni. Tak reti. Sampai kadang-kadang kita geram. Nak buat dia macam mana lagi ya, nak bagi dia marah. Tapi dia tak reti nak marah. Lambat marah, lambat reda. Ini pun seimbang. Ya. Dan sebaik-baik kamu ialah yang lambat marah, cepat reda. Dahlah susah nak marah orang. Setahun 2 kali yang marah. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha. Contoh. Susah. Buat macam mana pun. Anak buat perangai, isteri buat perangai, jiran buat perangai, anak buah buat perangai, dekat company buat mereka, syarikat buat. Macam-macam lah. Susah sangat nak suruh dia marah. Sampai kita geram. Kita sendiri nak tunggu dia marah, kita pula geram. Ada orang jenis macam ni. Kita geram. Bila lah dia nak marah aku. Macam-macam aku nak buat nak suruh dia marah. Tak reti nak marah. Kan? Lambat marah. Dan kalau dia marah, cepat pula baik. Dah lah nak tunggu dia marah tu susah. Kan? Setahun 2 kali. Marah-marah, cepat reda. Marah-marah, 5 minit dah baik dah. Kan? Marah, sekejap baik. Ini orang yang bagus. Ya, ini orang yang baik. Ya. Dan sejahat-jahat kamu ialah yang cepat marah dan lambat redanya. Dah lah sekejap-sekejap marah, sekejap-sekejap marah. Tapi nak reda, lama, makan tahun. Dia punya marah tu, dah lah cepat-cepat marah, sekejap marah. Tapi nak dia simpan marah tu, tunggu 3 tahun pemilihan AJK Surau. Dia simpan, marah dia tu sekejap marah. Tapi dia punya nak marahkan, nak luahkan marah tu, tunggu 3 tahun pemilihan masjid dan surau. Dia boleh sanggup simpan 3 tahun. Punyalah lama punya geram tu dengan AJK yang lepas. Ini contoh je tuan-tuan, contoh. Kan? Bukan nak bagi tahu tuan-tuan, ini contoh. Kan ada jenis orang simpan, dia punya marah, dia punya geram tu tunggu 3 tahun. Macam mana dengan Mesyuarat Agung? Saya nak bangkitkan. Saya rasa tak puas hati. Dia boleh simpan 3 tahun, 4 tahun kerana nak luahkan marah. Ini bangsa orang yang jenis cepat marah, lambat nak sembuh.
Ini yang susah. Dan ini ialah sejahat-jahat manusia. Paling buruk perangai, yang dia cepat marah, tetapi dia lambat nak maafkan orang. Lambat nak reda. Jadi kita kategori yang mana? Cepat marah, cepat reda. Lambat marah, lambat reda. Kan? Lambat marah, cepat reda. Ini yang bagus. Lambat, susah nak marah orang. Tapi bila marah, sekejap aja. Marah hanya kepada keperluan pada masa itu. Sekiranya kita punya anak buah buat silap, buat salah, kita marah. Kita betulkan. Tak ambil hati. Kita hanya nak betulkan tu aja. Tak ada nak simpan-simpan, tak ada nak geram-geram, tak ada nak dengki-dengki, tak ada nak bermusuh-musuh, tak ada nak dendam-dendam. Ini dendam bahaya tuan-tuan. Dia kalau dah masuk kategori dendam, akibat dia boleh marah, dia punya dendam tu lalai lama. Dia boleh makan tahun, makan puluhan tahun. Dia punya sakit hati tu boleh simpan lama. Ini yang bangsa cepat marah, lambat reda. Dia boleh simpan marah, geram, dendam. Dia tu sampai tahun-tahun. Simpan aja. Dia tak nak luah. Satu sebaiknya orang, tuan-tuan yang mulia, dia ialah orang yang susah nak marah. Tapi bila dia marah, sekejap. Susah nak marah, bila dia marah, sekejap. Sekejap aja, selesai. Dia tak ada nak rasa apa, dia rasa dah habis. Kan? Buat balik perkara lain. Kan? Sekecil-kecil pun tak apa, maafkan. Sebaik-baiknya ialah kita maafkan orang. Tak ada di antara kita ni buat perkara yang betul, sempurna, tak nak buat salah, tidak buat silap, tak ada. Setiap kita ni pasti buat salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak Adam ini dia buat salah. Dan yang sebaik-baik orang yang buat salah, buat dosa ialah wa khairu khata'ina wa tawabun. Iaitu orang-orang yang cepat-cepat taubat. Bila dia salah, dia kembali pada Allah, taubat pada Allah Ta'ala. Maknanya dia beritahu kat sini, bukan orang yang baik itu orang yang tak buat salah. Orang yang baik ini ialah orang yang buat salah, tetapi cepat-cepat bertaubat. Sebab apa? Sebab kita memang pesalah, kita punya buat salah. Kita selalu buat salah, tak ada sempurnanya kita, siapapun kita. Sama ada kita orang yang berilmu tinggi, pakar dalam bidang apa-apa pun kita. Contohnya satu orang imam, ustaz, cikgu, guru, siapapun dia tetap manusia yang punya kelemahan, iaitu punya sifat marah. Punya buat salah. Satu di antara perkara yang bahaya dalam diri kita ni tuan dia, bila kita rasa kita ini sempurna. Paling bahaya bila kita rasa ni kita betul. Kita aja betul, kita aja baik, orang lain semua tak betul, orang lain semua tak baik. Ini paling bahaya. Sifat ini kalau ada kita paling takut. Sifat yang rasa kita betul, orang lain salah. Kita rasa kita baik, orang lain semua buat tak baik. Kitalah yang buat baik. Ini bahaya. Sama macam marah. Ya. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya suka nak ingatkan diri saya, kan. Yang kecil-kecil tu tak payahlah nak marah-marah. Kalau benda besar kita bagi nasihat, ya. Sebab kita tahu di antara kita ni tak ada orang yang sempurna, tak ada orang yang tak buat salah. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang dapat menahan marah padahal ia dapat kuasa untuk memuaskan marahnya itu, tetapi tidak dipuaskan, bahkan tetap ditahan, disabarkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengisi hatinya dengan keredaan pada hari kiamat. Dia ada kuasa nak marah orang. Dia ada power nak marah orang. Tetapi dia tahan marah itu dan dia sabar, tetap sabar. Maka pada hari kiamat Allah Ta'ala akan isi hatinya dengan penuh keredaan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang ada kuasa, ada jawatan. Dia satu orang pengurus contohnya. Seorang pengurus dengan anak buah buat salah, dia bagi nasihat. Dia tak marah. Kalau anak buah buat salah, pekerja dia buat salah, dia tunjukkan, dia
baiki apa kesilapan, sama-sama untuk sama-sama terjun dalam bidang itu supaya sama-sama perbaiki, sama-sama perbetulkan. Kalau kita ada pangkat, contoh supervisor, ya, maka kita tengok anak buah kita ada buat silap, kita betulkan dia, bagi nasihat. Kalau dia buat salah lagi, kita bahas betulkan, kita bagi nasihat. Kalau kita marah untuk pastikan perkara itu dibuat dengan betul, itu saja. Tak ada nak sampai dendam, kesumat, sakit hati dan sebagainya. Yang paling baik, walaupun kita sedang ada kuasa, sedang ada jawatan, orang lain di bawah kita buat silap, buat salah, kita perbaiki dia, kita tetap sabar. Nanti besok ke hari kiamat Allah Ta'ala bagi kita orang yang redha. Sahabat Nabi SAW dia dapat title, level besar. Radhiyallahu anhu wa radu'an zalika liman khasya rabbah. Dia dapat Allah Ta'ala redha pada dia dan dia redha pada Allah Ta'ala. Kenapa? Dia kerana takut pada Allah. Orang yang nak dapat redha Allah, dia ialah orang yang paling takut dengan Allah. Jadi kita ni nak belajar, ya, nak belajar. Kita bini pun takut juga. Takut Allah satu hal, takut bini pun satu hal. Ya. Bukan takut, hormat, ya, hormat. Kita pun ada buat silap, ada buat salah. Tercantum dalam kitab Injil, hai anak Adam, ingatlah kepadaku ketika kau marah, nescaya aku ingat kepadamu di waktu aku marah, yakni akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan relakanlah hatimu dengan pembelaanku kepadamu, sebab pembelaanku kepadamu lebih baik dan pembelaanmu terhadap dirimu sendiri. Bila kita marah ni, kita ingat pada Allah, ya. Bila kita rasa marah, kita nak marah orang, kita kembali kepada Allah, kan? Sebab tu orang yang banyak marah ni, dia kena banyak istighfar pada Allah. Bila kita marah, astagfirullahaladzim, kan? Memang kita rasa sekejap, tuan-tuan, tersentuh hati, sekejap je rasa. Istighfar pada Allah, kan? Kita marah. Dah cakap banyak kali, kenapa masih buat benda yang sama, kenapa masih buat salah, kan? Pas habis, astagfirullahaladzim, minta maaf, kan? Terpaksa marah, kan? Benda tak betul kita kena marah, ya. Tapi marah kita nak memperbaiki perkara itu betul sahaja. Dan jangan sengaja buat marah, walaupun orang tak buat salah. Ada bangsa jenis orang tu tak salah, tapi dia nak marah juga. Tak kira lah, apa kau nak cakap pun aku memang jenis orang nak marah. Pagi, petang, siang, malam aku kerja marah aja. Celik mata, marah orang. Nak tutup mata, marah orang. Sebelum tidur nak marah orang. Marah jiran, marah rumah, sana, sini. Kadang drive kereta ni tuan-tuan dia kan, balik rumah dah lama dah. Dah makan, dah maghrib, dah isyak, dah malam, nak tidur. Drive kereta pagi tadi subuh nak pergi kerja, masih marah simpan sampai malam. Cerita saya nak marah pagi, petang, siang, malam. Yang bawa kereta orang lain. Dia pun orang juga. Kadang-kadang dia buat silap. Terlupa pasang signal. Walaupun kita ni memang kaki kami marah. Ada jenis orang ni dia tak boleh nak sikit orang buat salah. Silap sikit, hon. Silap sikit, angkat tangan. Silap sikit, tunjuk penumbuk. Pantang sikit. Tercuit sikit. Kan? Bukan tak boleh marah, boleh. Kita nak perbetulkan dia. Ya, kita nak perbetulkan dia. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada orang yang telah memarahkannya, andaikan engkau tidak menyebabkan marahku, nescaya saya beri hukuman. Yakni Umar ingin menurut kepada anjuran Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berbunyi wal kaziminal qaidah, yang bermaksud dan mereka yang dapat menahan marah. Ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz, khalifah ni tuan-tuan yang mulia. Bila orang buat salah, dan orang yang buat salah tu kadang-kadang dia sengaja nak naikkan kemarahan kita. Ada jenis orang, dia buat salah. Bila dia tak kena marah, dia saja nak naikkan kemarahan kita. Ada jenis macam ni. Dia buat salah, lepas tu dia tunggu. Kau nak marah aku tak? Kau tak marah, dia saja nak naikkan kemarahan kita. Dia biar nampak dia punya geram tu. Bila kita marah, dia lawan. Ada jenis orang macam ni.
Dia pasang-pasang. Orang panggil dia pasang. Dia petik sekali, tengok macam mana kita punya respon. Kalau kita respon cantik, dia pun naik. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, bila kita jumpa orang yang kaki marah. Bila orang yang kaki marah ni, memang kerja dia tukang marah. Tak tahulah, dia lahir memang tukang marah. Apa sebaiknya kita tinggalkan dia. Kalau kita lawan dia ni tuan-tuan yang mulia, dia akan jadi marah yang tidak boleh dikawal. Bila satu orang tengah marah, kita rasa kita tak boleh nak tenteramkan dia, kita tinggalkan. Kita tinggalkan bukan maksud kita, kalau kita buat salah, kita nak biarkan kesalahan kita, bukan. Kita tak nak jadi gaduh. Suatu tuan-tuan, kalau isteri marah kan, tuan-tuan jangan lebih-lebih lawan. Tinggal je. Walaupun isteri akan cakap, abang tengok, abang kalah tu. Tu nak lari tu, nak pergi surau tu. Nak pergi lagi surau maksum lah tu. Nak mengadu dengan orang, tak apa. Kita nak tinggalkan. Kenapa? Sebab kita sayang dia. Kan? Ataupun kita senyap, marah, kita dengar senyap, tanda hormat. Tak semestinya orang senyap, orang diam ni, dia kalah. Tak. Ada kadang-kadang kita ni, ego kita ni tinggi. Benda sikit orang marah, kita ego tinggi, kita lawan dia, kita rasa kita bagus. Kita lebih hebat, jabatan kita lebih besar, kita yang bagi duit pada dia, kita marah dia. Tak, tuan-tuan. Orang marah, kita rasa tak boleh tenteramkan, kita diam. Biarlah sampai puas marah dia, kita diam, lepas tu kita pergi. Nanti dah reda, kita datang, kita jumpa. Kalau kita salah, kita minta maaf. Sebab kalau time orang marah, orang tengah marah, geram dengan kita minta maaf masa tu, kena tengking kadang-kadang. Apa maaf? Kita minta maaf, kan maaf, itu kan sunnah, minta maaf. Tak kira lah, minta maaf, kita minta maaf pun, marah tetap marah juga, baik-baik tinggal. Kan? Ada orang dia tinggal, lepas tu balik lagi, bawa kayu. Itu satu hal. Marah. Orang marah, dia tinggal. Bagus, macam bagus. Rupanya tak, ambil kayu. Patah balik, pukul. Tu kan. Ya. Jadi marah ni, kita dalam keadaan kuasa, macam Khalifah, Amirul Mukminin ni tuan-tuan yang mulia, kan. Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dia akan baca, wal kaziminal qaida. Yang bermaksud dan mereka yang dapat menahan marah. Jadi kita ni, bila orang marah, kita dapat ayat ini, kita kena senyap. Kita jadi orang yang mengamalkan ayat ini, yaitu kita tahan marah. Jangan marah lagi. Jangan sengaja cari kemarahan kepada orang yang sedang marah. Ya? Atau orang nak buat kita marah, kita tahan. Kita tahu ini dia sengaja nak buat kita marah. Tak apa, kita tinggalkan dia. Tak apalah, kan? Kadang-kadang orang ni, dia sengaja macam nak test kita punya kepandaian. Nak tanya ni. Sengaja nak tanya. Kenapa macam ni kan? Kita tahu ni trik dia. Perangkap. Kalau kita jawab ni, dia dah standby jawapan lain. Dia sengaja nak buatkan kita marah. Bila kita jawab, kita tak sempurna. Tengok tak tahu jawab. Kan? Cakap pandai. Tanya tak tahu nak jawab. Dia sengaja nak jadikan kita marah. Sebab orang yang bertanya ni kadang-kadang, kita pun tahu dia dah ada skill dia dekat belakang dia. Dia tanya, kita jawab, dia lipat kita. Supaya apa? Nampak keburukan kita, nampak kelemahan kita. Satu bila kita ada orang yang jenis nak sengaja nak buat kita marah, kita cakap tak apalah. Tuan pandai, Tuan bagus, kan? Saya kurang ilmu, kan? Tuan minta tolong doakan saya, kan? Kita senang. Sebab apa? Sebab dia bangsa marah. Kalau tak, kalau kita lawan tuan mulia, ego lawan ego, panas, gaduh. Dua-dua rugi. Dia yang kaki marah, kita yang tak marah pula jadi marah. Jadi kita kena pastikan tuan-tuan yang mulia, bila ada orang-orang yang begini, kita biarkan. Ya, kita biarkan. Kalau dia rasa, tengok, kalah lah tu. Saya cakap tak ada nak lawan, kalah lah tu. Kan kita mesti kena, tengok abang, diam aja. Kalah lah tu. Kan biasa orang macam tu kan. Kita dah geram, bukan kita tak tahu. Bintang kita tak boleh jawab, tapi bila dia punya ayat songket dia tu kan, kita punya rasa macam buntut panas je kan. Tinggal kan. Tak apalah, awak menang, awak bagus kan. Ini cerita macam orang rumah biasa yang ada isteri macam tu kan.
Bising-bising, tak apa awak bagus. Nah, tengok saya bagus. Abang tak bagus kan? Ya, awak bagus. Kita tak bagus. Senyap. Kan? Malam sejuk-sejuk tuan-tuan. Nanti yang rugi kita juga. Ini contoh. Ya. Umar bin Abdul Aziz melihat seorang yang mabuk, maka ketika akan ditangkap untuk dihukum dera, tiba-tiba dimaki oleh orang yang mabuk itu, maka Umar kembali tidak jadi menghukum dera. Dan ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, mengapakah setelah ia memaki kepadamu, tiba-tiba engkau tinggalkan? Jawab Umar, karena ia menyebabkan aku rasa jengkel, tak puas hati. Maka andaikan aku hukum, pukul, mungkin kerana murkaku kepadanya. Dan saya tidak suka memukul seorang, hanya membela diriku untuk kepentingan diriku. Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dia tangkap orang mabuk. Orang mabuk ni, kawalan mindanya, dia tak boleh nak kawal sebab dia mabuk. Jadi bila ditangkap, nak bagi hukuman. Tetapi orang mabuk ini mencaci, mencerca, merendah-rendahkan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz ini khalifah, dia boleh jatuhkan hukuman. Tapi bila orang tu cerca dia, fitnah, cakap marut-ngarut kan, sampai hati dia terasa sakit. Asalnya dia nak hukum sebab mabuk tu. Tapi bila orang tu cakap, mulut dia keluar jadi tak baik, hati dia jadi panas. Jadi dia nak jatuhkan hukum tu bukan kerana mabuk, tapi kerana hati dia panas. Satu masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam satu peperangan, bila dapat musuh dapat ditewaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang pada masa itu telah menghunus pedangnya nak dibunuh orang itu, tiba-tiba orang tadi meludah mukanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu dia nak bunuh, dia tinggalkan orang itu. Orang pun tanya, wahai Sayyidina Ali, kenapa kamu tak bunuh aku? Sedangkan aku dah kalah, aku dah tewas. Sayyidina Ali beritahu, aku nak bunuh kamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, asalnya begitu. Tetapi bila kamu ludah, datang marah aku, jadi kemarahan itu aku takut, aku bunuh bukan kerana Allah, tapi kerana kemarahan aku. Tengok ni tuan-tuan. Boleh faham saya cakap Boleh faham? Kita ni marah kadang-kadang ialah sebab agama kita ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang mulia, dia tangkap musuh. Musuh tu nak dibunuh dah. Tetapi bila musuh tu ludah muka dia, kita rasa geram. Kita pun macam tu kadang-kadang. Kita ni datang surau Haji Maksum, nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik. Tak nak marah-marah, nak buat amal ibadah. Keluar daripada surau, tengok-tengok imam sarung kita punya kasut. Imam. Dia punya tadi dah jadi orang baik dah. Dia start nak maki orang. Rupanya imam ni, mata dia tak terang. Dia bawa kasut hitam, dia bawa balik kasut biru tua. Kasutnya sama. Kita matanya terang, hati pula tak berapa terang. Beza tu. Kita nampak imam tu bawa dah. Salah. Kita tengok tak ada kasut lain. Kita pun balik kaki ayam. Selesai. Bagus. Tak payah nak ungkit, tak payah nak cakap. Tapi ni bangsa jenis orang kaki marah. Besok pagi dia datang, dia cerita dengan orang. Imam macam mana jadi imam surau? Kasut saya baru beli pun derembat. Kan? Sebab tu kita tuan-tuan dia belajar ilmu. Bila satu orang di surau, di masjid, kehilangan barang, kalau dia tanya kita, kita boleh doakan dia semoga Allah Subhanahu Wa Taala tak akan menjumpakan apa barang yang kamu hilang. Maksudnya kalau satu orang keluar, dia cari kasut dia tak jumpa, dia tanya, nampak kasut aku tak? Kasut aku tak ada kan? Dia cari barang. Rumah Allah Ta'ala ni bukan tempat cari barang. Kalau barang dia hilang, kita boleh doakan semoga Allah SWT tak jumpakanlah barang kau. Kita boleh doakan. Itu buat doa kebaikan. Sebab rumah Allah ni bukan cari barang. Tapi yang boleh iklan barang hilang ialah AJK. Ada barang jam hilang, AJK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tadi kami jumpa jam, boleh ambil. Itu tak apa, itu AJK. Tapi kalau kita barang hilang, surau, masjid bukan tempat cari barang hilang. Kalau hilang, keluar je tuan-tuan, cari selipar sana sini tak ada, keluar kaki ayam, selesai. Kan? Kalau tak ada,
Tanya AJK, ada tak satu sandal ke selipar spare daripada Mesurau? Saya pinjam sekejap, besok saya pulang balik. AJK cakap, yang ini boleh, bawa balik. Jangan tengok agak-agak, ini yang buruk, ini yang baru. Kita punya yang baru, orang lambik, kita ambil yang buruk. Tak boleh. Ya, sebab surau masjid bukan tempat untuk cari barang hilang. Surau masjid ialah tempat kita cari tambah iman, tambah amal, tambah kebaikan, belajar ilmu. Ya, ibadah itu ialah masjid, bukan cari barang hilang. Kalau ada barang hilang, orang itu sibuk-sibuk cari barang dia, kita doakan semoga Allah Taala tak jumpakan barang kau. Tapi jangan cakap kuat-kuat, jadi gaduh. Daripada selipar hilang, selipar dia naik kat kepala tuan-tuan. Dua-dua rugi. Paling teruk, selipar tuan-tuan yang dia ambil, dia letak kat kepala kau. Dua-dua tempat jadi rugi. Jangan cari pasal. Kita cuma beritahu, kita belajar ilmu. Kan Ustaz cakap, kan? Kalau siapa-siapa barang hilang, doa kepada dia, semoga Allah tak jumpakan barang dia. Dia takkan jumpa. Ya? Bukan nak keburukan kepada dia, inilah kebaikan. Nak beritahu, ini ilmu adab di surau, adab di masjid. Boleh faham insyaAllah ya, tuan-tuan ya? Jadi mudah-mudahan kita jangan jadi orang yang marah, kita jadi orang yang sabar. Kalau orang marah, kita senyum, balaslah dengan senyuman dan kita maafkan dia. Kalau kita ada buat salah, kita cepat-cepat minta maaf. Kan? Kalau kita sedang marah, kita banyak-banyak sabar. Maafkan orang, sebab tak ada orang yang sempurna. Minta maaf atas kekurangan. Kan? Sekiranya ada percakapan saya ini menyinggung perasaan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Allah. Oh